Saat kecemasan datang menerpa tanpa diduga. Ia boleh berlaku dalam pelbagai keadaan, pelbagai cara, di mana saja, tidak mengira masa. Untuk itu, ia merupakan tanggungjawab anggota keselamatan terutamanya bomba sampai secepat mungkin ke lokasi kecemasan untuk kerja-kerja penyelamatan. Namun, kepesatan pembangunan ditambah pula dengan lambakan kenderaan yang membanjiri jalan raya menyebabkan kesesakan lalu lintas terutama di kota metropolitan pastinya menjadi cabaran untuk mereka tiba awal di lokasi. Jentera bersaiz besar kadangkala terkandas di jalan raya akibat kesesakan lalu lintas. Rapid Intervention Motorcycle atau lebih dikenali sebagai pasukan RIM merupakan suatu penyelesaian kepada masalah lalu lintas dan jalan sempit yang kadangkala menjadi penghalang untuk mereka tiba awal ke lokasi kecemasan. Ditubuhkan pada tahun 2004, ia adalah hasil inovasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan telah memenangi anugerah tempat ketiga dalam Commonwealth Association for Public Administration and Management KAPAM pada tahun 2000. Menggunakan motosikal berkuasa tinggi untuk sampai ke lokasi, pasukan ini menjadi pasukan tindakan awal yang ditugaskan untuk kerja-kerja pemadaman kebakaran dan penyelamatan sebelum ketibaan jentera bomba. Sehingga kini, terdapat lebih 200 motosikal berkuasa tinggi yang digunakan dalam pasukan RIM ditempatkan di seluruh negeri di Malaysia. Satu pasukan lengkap terdiri daripada 3 orang anggota bomba yang cekap dalam mengendalikan motosikal berkuasa tinggi dan berkemahiran untuk bekerja dalam satu kumpulan kecil bagi suatu kes kecemasan, terutamanya insiden yang melibatkan kemalangan jalan raya dan kebakaran. 2 model motosikal digunakan dalam pasukan ini iaitu model Honda ST1300A dan Honda VFR 800. Terdapat 3 jenis motosikal yang mempunyai beban yang berbeza. Di antara salah satunya, tetapi anggaran keseluruhan beban mencecah hingga 300 kg berbanding dengan berat motosikal dianggarkan 200 kg dan beban yang dibawa itu hampir 100 kg, iaitu lengkap dengan peralatan-peralatan kebombaan. Anggota unit RIM ataupun unit RIM itu sendiri terdiri daripada 3 komponen utama yang terdiri daripada 3 jenis motosikal yang model motosikal yang sama tetapi peralatan yang dimuatkan di atas motosikal tersebut adalah berbeza mengikut fungsi. Jadi yang pertama adalah motor rescue, iaitu motosikal yang membawa peralatan-peralatan menyelamat. Yang kedua, motor hose yang membawa peralatan hose, kelengkapan hose dan juga peralatan perubatan. Yang ketiga adalah motor pam yang membawa muatan pam untuk bantuan awal pemadaman kebakaran dan juga kelengkapan bagi pemadaman kebakaran. Disebabkan ruang yang terhad, kesemua kelengkapan asas penyelamatan dan pemadaman tersebut diagih-agihkan mengikut fungsi setiap motosikal. Di bahagian yang pertama ni adalah bahagian komponen motosikal unit RIM, motor pam. Jadi komponen utama bagi motor pump adalah floating pump. Floating pump ini boleh digunakan untuk mengambil air bagi tujuan pemadaman kebakaran peringkat awal, bagi air terbuka dan juga air daripada bilik bomba. Ini merupakan penyambungan bagi floating pump untuk mengambil air daripada bilik bomba, dan bagi mengambil air terbuka, floating pump ini boleh diletakkan terus di dalam air dan sistem pump ni akan menyedut air daripada air terbuka seperti kolam, tasik dan sebagainya. Komponen utama yang terdapat pada motor hose adalah hose sendiri, itu membawa hose. 2 jenis hose yang dibawa oleh motor hose, iaitu hose pendek untuk penyambungan daripada hydrant ke floating pump dan juga hose panjang untuk pemadaman. Motor hose juga membawa satu set alat pernafasan. Ini alat pernafasan terdapat 2, satu standby, satu untuk kegunaan bagi kerja-kerja penyelamatan. Dan bagi kerja-kerja penyelamatan, terutamanya bagi di dalam bangunan,
anggota unit RIM akan menggunakan tali pandu dan juga personal line bagi kerja-kerja mencari dan menyelamat mangsa dalam bangunan. Motor hos juga membawa peralatan-peralatan penyambungan hos seperti double outlet untuk kegunaan dua aliran hos dan juga hydrant adapter untuk penyambungan daripada hos ke hydrant, dan juga nozzle yang dibawa oleh nozzle boleh dikawal bukaannya, kontrol nozzle oleh motor hos, sawa-sawa untuk membuat barricade ataupun penandaan kawasan, dan juga di dalam motor hos terdapat gamter belt, iaitu sebagai tali pinggang keselamatan waktu kerja-kerja menyelamat di tempat tinggi. Okey, terdapat peralatan-peralatan bantuan awal kecemasan untuk perawatan awal kecemasan bagi mangsa waktu kerja-kerja menyelamat seperti cervical collar. Cervical collar bertujuan bagi mengurangkan kecederaan di bahagian leher dan spinal cord mangsa. Juga beg perawatan kecemasan yang mengandungi poket mask bagi memberi bantuan dan pernafasan kepada mangsa yang sesak nafas ataupun mangsa yang tiada pernafasan. Ice pack bagi mangsa-mangsa yang mengalami kecederaan disebabkan kebakaran. Selin untuk mencuci luka, iodin dan peralatan-peralatan pembalutan untuk kecederaan-kecederaan pada mangsa. Adalah peralatan untuk pemotongan. Jenis kata yang digunakan adalah Komatru, menggunakan kuasa bateri untuk kerja-kerja pembukaan ruang dan pemotongan pada bahagian-bahagian kenderaan. Dan juga setiap motosikal unit RIM ini membawa 2 unit alat pemadam api 1 kg. 2 unit alat pemadam api. Di setiap motosikal terjadi keseluruhannya terdapat 6 unit untuk backup bagi pemadaman api yang kecil. Dan juga motor rescue membawa 1 unit portable fire extinguisher jenis Advanced Firefighting Technology yang menggunakan tekanan udara daripada silinder udara bertekanan tinggi dan juga campuran air dan beban yang berat menjadi cabaran bagi setiap anggota pasukan RIM ketika menjalankan operasi, ditambah dengan keadaan lalu lintas yang tidak menentu. Pastinya menuntut setiap daripada mereka untuk mempunyai kemahiran dan kecekapan menunggang motosikal yang tinggi. Walaupun sudah memiliki lesen sah memandu Malaysia kelas B yang berkuat kuasa dan diberi kebenaran oleh pengarah bomba negeri, namun mereka perlu untuk menjalani latihan berkala bagi memantapkan lagi kemahiran penunggangan mereka. Kali ini seramai 22 orang anggota menjalani latihan pengukuhan pasukan RIM selama 5 hari bertempat di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wakaf Tapai, Terengganu. Dalam kursus ini, kesemua anggota RIM dimantapkan lagi dengan prosedur operasi seragam, cara penunggangan berhemah, prosedur keluasan, prosedur operasi pemadaman dan penyelamatan serta latihan litar. Bagi meningkatkan lagi kecekapan, tahap kecekapan dan kemahiran anggota unit RIM, setiap anggota unit RIM perlulah menghadiri kursus-kursus yang telah ditetapkan. Dan bagi kursus pemantapan individu setiap anggota unit RIM, khusus pengukuhan unit RIM dilaksanakan setahun sekali, sama ada di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wakaf Tapai dan akademi-akademi bomba yang lain ataupun dilaksanakan oleh bahagian latihan negeri. Jadi setiap anggota unit RIM perlulah menghadiri khusus pemantapan kemahiran dan kecekapan ini setiap tahun. Kemahiran penunggangan khas amat penting bagi seseorang anggota yang bertugas di dalam unit RIM. Di samping anggota perlu mengawal motosikal, anggota tersebut juga perlu mahir mengendalikan beban yang berat daripada peralatan-peralatan kebombaan yang terdapat di belakang motosikal. Jadi beban tersebut sedikit sebanyak akan mempengaruhi keseimbangan motosikal. Jadi antara teknik dan kecekapan-kecekapan yang perlu setiap anggota RIM mahir adalah mengenai counter balance, counter steering, dan juga keseimbangan motosikal, balancing motosikal, dan juga lain-lain kemahiran yang kesemuanya kita bentuk semasa di latihan litar.
Gabungan latihan litar zigzag dan lapan menjadi asas untuk mereka mengawal keseimbangan. Walaupun dilihat sukar pada mulanya, namun hasil latihan yang berterusan, kesemua itu berjaya dilepasi. Selain itu, mereka juga dilatih untuk melakukan brek kecemasan sekiranya berhadapan situasi tidak diduga ketika dalam penunggangan di atas jalan raya. Setelah selesai latihan litar, mereka kini bersiap sedia untuk menunggang di jalan raya bagi memberi pengalaman sebenar ketika berhadapan dengan kesesakan lalu lintas. Mereka harus menentukan jarak selamat iaitu 2 saat di belakang kenderaan hadapan. Walaupun dalam keadaan kecemasan dan mengejar masa, namun mereka tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Anggota pasukan RIM harus menentukan kelajuan mereka mengikut kesesuaian keadaan lalu lintas. Kelajuan maksimum 180 km sejam sekiranya keadaan jalan raya lengang. Namun, kelajuan harus ditetapkan mengikut keadaan supaya pergerakan mereka masih lagi berada dalam satu kumpulan. Yang terbaik. Pakaian dan peralatan yang akan digunakan sekiranya berlaku kecemasan harus lengkap dan sedia digunakan pada bila-bila masa. Pemeriksaan fizikal motosikal tersebut meliputi aspek petrol, minyak, air, kerosakan elektrikal dan getah. Selain itu, pemeriksaan peralatan kebakaran juga harus diteliti untuk memastikan ia berfungsi sewaktu operasi. Setiap anggota unit RIM itu sendiri bertanggungjawab di atas penyelenggaraan dan juga keadaan motosikal itu sendiri. Jadi setiap anggota unit RIM perlu melakukan pemeriksaan checklist motosikal dan juga peralatan setiap kali anggota tersebut masuk bertugas. Itu atau apabila anggota tersebut mula bertugas, tindakan pertama yang perlu dilakukan adalah membuat pemeriksaan motosikal dan juga peralatan. Dan sekiranya terdapat sebarang kerosakan pada peralatan, anggota tersebut perlulah membuat pelaporan kerosakan peralatan ke bahagian kejuruteraan mengikut kepada prosedur unit RIM itu sendiri. Dalam operasi sebenar, selepas menerima panggilan kecemasan, anggota pasukan RIM harus bertindak dan keluar dari balai dalam tempoh 60 saat. Unit RIM mempunyai kelebihan di mana clearance bagi laluan di atas jalan raya lebih mudah, terutamanya pada waktu puncak ataupun waktu kesesakan lalu lintas. Merujuk kepada SOP dan juga response time unit RIM, anggota unit RIM bagi menghadiri satu-satu kes kecemasan akan keluar ke tempat kejadian 60 saat bermula daripada panggilan kecemasan itu diterima. Jadi dalam tempoh 60 saat, anggota unit RIM akan bergegas ke tempat kejadian. Dan anggota unit RIM juga yang akan sampai pertama di tempat kejadian. Hello, Bomba. Halo, Bomba dah kena bawa kata pai. Boleh saya bantu, Cik? Tolong. Saya kemalangan. Ya, Batunan, Jalan Kampung, depan masjid. Bekan kata pai. Ya, saya tersepit. Kaki saya tersepit. Tak tahu patah ke tak. Minta tanya segera. Tolong, cepat. Okey, baik, terima kasih. Okey, terima kasih, Cik. Perhatian. 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 Ada satu kemalangan jalan raya di alamat Pekan Wakatapai. Anggota RIM diminta bersedia.
Sebentar tadi, simulasi yang telah kita lakukan adalah satu keadaan insiden kemalangan jalan raya yang melibatkan 2 buah kenderaan dan terdapat kebiasaan kes-kes kemalangan jalan raya ini melibatkan kebakaran. Jadi bagi menjelaskan ataupun melihatkan fungsi anggota unit RIM semasa melaksanakan tugas, terdapat satu insiden kebakaran di bahagian kenderaan dan juga satu tugasan penyelamatan mangsa yang tersepit di dalam kenderaan. Jadi anggota unit RIM perlu melakukan 2 tugasan di sini. Tetapi tindakan awal yang perlu diambil oleh anggota unit RIM adalah memastikan kesemua tindakan mematuhi prosedur RISIU, iaitu rescue, exposure, confinement, extinguish dan juga overhaul. Jadi berpandukan kepada konsep tersebut, anggota tersebut perlu memastikan keadaan selamat sewaktu kerja-kerja penyelamatan. Di samping kerja-kerja penyelamatan, tindakan pemadaman perlu diambil dengan lebih cepat bagi memastikan tidak ada pendedahan ataupun kemerbahayaan kepada mangsa dan juga anggota unit RIM itu sendiri. Apabila sampai di tempat kejadian, anggota RIM harus mencari kawasan yang sesuai untuk meletakkan motosikal supaya tidak mengganggu lalu lintas dan operasi. Mereka akan melakukan size up terlebih dahulu bagi memastikan kawasan operasi, menentukan jenis kecemasan dan tindakan yang boleh dilakukan. Dalam senario ini, mereka harus melakukan tugas pemadaman kebakaran untuk mengelakkan api merebak. Bagi anggota unit RIM, antara cabaran yang paling utama sekali adalah apabila anggota unit RIM perlu bekerja dengan keanggotaan yang sedikit, iaitu 3 orang anggota yang sampai di tempat kejadian lebih awal daripada pasukan bantuan dan akan melaksanakan kerja-kerja hanya berkekuatan 3 orang anggota berbanding dengan kekuatan jentera seramai 6 orang anggota dan lebih. Jadi di sini cabaran yang dihadapi oleh unit RIM perlulah meningkatkan kecekapan dalam mempelbagaikan kemahiran dalam mengendalikan insiden kecemasan. Setelah api berjaya dikawal dan keadaan selamat, barulah operasi penyelamatan dilakukan. Menggunakan cutter, pintu kereta tersebut diumpil untuk membawa keluar mangsa yang tersepit. Setelah pintu kereta berjaya dibuka, mangsa dibawa keluar ke tempat yang selamat. Selain pemadaman, anggota pasukan RIM turut dilatih untuk melakukan tugas perawatan awal terhadap mangsa yang cedera sebelum ketibaan pasukan bantuan. Bagi Khairul Fendi Arifin yang telah berkhidmat selama 8 tahun di dalam pasukan RIM, ia merupakan pengalaman yang berbeza dan pastinya meninggalkan kenangan yang manis selepas berjaya menyelamatkan mangsa. Okey, dalam unit RIM ni, perbezaan dia banyaklah dari segi pertama, dari segi anggota biasa, dari segi operasi yang biasa. Unit RIM ni kita ada kelebihan kita bawa motor lah. Dan kemudian kita merupakan pasukan first responder yang mana pasukan yang pertama sampai di tempat kejadian dan juga dari segi skill yang ada berbezalah daripada anggota-anggota yang lain. Macam saya ni, saya banyak terlibat di Sungai Petani, banyaklah panggilan kecemasan yang mana dari segi insiden, kebakaran bangunan dan sebagainya. Pengalaman saya yang saya hadir adalah insiden di kilometer 83 utara selatan highway di kilometer 83 Gurun. Jadi kemalangan tu melibatkan kereta Honda dan juga Myvi ya. Jadi kemalangan tu pasukan RIM ni tiba di tempat kejadian yang awal. Jadi kita dapat membantu dan mungkin dengan umur dia panjang lagi, kita dapat membantu dan kita mengeluarkan dia awal dan dia alhamdulillah dah selamat. Dan selepas dia sihat, dia hadir lagi ke belai. Dan dia masih ingat lagi saya lah. Itulah pengalaman saya paling manis lah. Mulanya tu saya suka motor besar ni lah. Jadi suka motor besar lah, suka berkonvoi, jalan jauh macam ni. Berpunca daripada situ lah mula, lepas tu baru saya join unit RIM ni. Di Kuala Lumpur ni seperti yang semua orang tahu, memang sesak lah. Jalan jam tambah-tambah masa waktu kemuncak. Jadi kita sebagai unit RIM ni perlu lebih berhati-hati lah. Sebab jalan bila dah jam ni macam kenderaan banyak. Jadi
lorong-lorong untuk kita nak mencelah-celah ni memang terlalu sempit lah dengan keadaan motor yang berat. Jadi kita kena pandailah mengimbang motosikal kita ni untuk sampai ke tempat kejadian dengan cepat. Memang agak mencabar juga sebab kesesakan ni sekarang ni bukan berlaku dekat jalan bandaran sahaja. Sebenarnya dah merebak ke highway-highway lah. Dan even sekarang ni pun ikut statistik, kemalangan pun telah banyak berlaku dekat highway. So dekat area Terengganu ni kita ada LPT2, Lebuh Raya Pantai Timur 2 yang baru dibuka. So far memang kalau ikut statistik kemalangan jalan raya sangat-sangat kerap berlaku dekat LPT2 dan banyak melibatkan kemalangan maut. So far RIM yang berada dekat Kuala Terengganu sangat-sangat berkesan untuk respons cepat yang mungkin di tempat kemalangan lah. Tapi apa yang menjadi masalah iaitu apabila peak season lah, cuti sekolah ataupun cuti perayaan, apabila kenderaan banyak, dan apabila berlaku kemalangan sahaja, traffic jam berlaku dengan teruknya lah. So far yang kita ada sekarang ni dengan saiz motosikal, dengan sebab dia orang kena keluar ni tiga motosikal sekaligus. So far saya rasa tak ada masalah lah. Dari segi kecepatan, kemahiran, skill dia orang, so far tak ada masalah dan saya rasa ada dapat banyak pujian daripada masyarakat lah. Selari dengan usia pasukan RIM yang mencecah 11 tahun, tugasan pemadaman dan penyelamatan menggunakan motosikal berkuasa tinggi semakin diperhebat agar ia terus menjadi pasukan tindakan awal yang berjaya mengawal dan menangani situasi kecemasan dengan berkesan. Siaran takbir Hari Raya Aidil Adha ini dibawakan oleh Tenaga Nasional Berhad.